Bunga Raya Pohon Kemboja, Selamat Sejahtera Pembuka Bicara. Hari ini Sejarah Tahun 4 akan menyentuh tentang tajuk Kaedah Penyelidikan. Terdapat 3 kaedah penyelidikan yang akan kita pelajari. Kaedah yang pertama ialah kaedah arkeologi. Apa itu kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi ialah kaedah untuk mendapatkan maklumat melalui kajian terhadap tinggalan pada zaman dahulu, iaitu tinggalan purba. Ahli sejarawan menggunakan kaedah gali cari terhadap bahan tinggalan sejarah seperti artifak, fosil dan tembikar. Gali cari ini ialah aktiviti mengorek atau menggali kawasan yang dikenal pasti ada peninggalan sejarah. Ahli sejarawan akan mencari bukti peninggalan sejarah mengikut kajian mereka. Kaedah yang kedua ialah kaedah lisan. Kaedah lisan ini ialah kaedah untuk mendapatkan maklumat sejarah dengan cara temu bual atau berkomunikasi atau bersembang dengan individu atau orang yang terlibat atau mengetahui tentang sejarah tersebut. Maklumat disampaikan melalui ucapan atau penceritaan melalui perbualan tersebut. Kaedah lisan ini mudah untuk kita memahami ialah kaedah berkomunikasi. Kita bersembang, kita berbual dengan individu yang mengetahui tentang sejarah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam memilih kaedah lisan ataupun kaedah berkomunikasi. Yang pertama, kita perlu mengenal pasti orang yang mengetahui tentang sejarah tersebut dan kita perlu menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, kita akan menemu bual dan merakam perbualan menggunakan apa jua bahan yang sesuai. Contohnya, kita merakam perbualan menggunakan telefon pintar. Dan langkah ketiga ialah kita akan mendengar semula rakaman perbualan tadi dan kita akan menyalin rakaman tersebut, menyimpan data perbualan dan akhirnya kita akan membuat penulisan yang lengkap. Kaedah penyelidikan yang ketiga ataupun kaedah penyelidikan yang terakhir ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis ini ialah satu cara untuk mendapatkan maklumat sejarah daripada sumber yang pernah ditulis, dilakar atau dilukis atau dipahat pada sesuatu tempat. Contohnya, maklumat diperolehi daripada dinding-dinding gua, kayu, batu atau bahan bercetak. Ini adalah langkah-langkah yang boleh kita ikuti dalam kaedah penyelidikan secara bertulis. Langkah pertama, kita seperti mana langkah kaedah lisan, kita perlu mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, kita perlu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Langkah ketiga, kita akan tafsir semua maklumat yang telah kita kumpulkan dalam pelbagai sumber. Dan langkah yang terakhir, kita akan membuat rumusan dan juga akhirnya membuat penulisan tentang sejarah tersebut. Pengkaji atau ahli sejarawan boleh memilih mana-mana jua 3 kaedah yang telah kita bincangkan tadi yang sesuai untuk membuat kajian tentang sesuatu peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sekarang memberi peluang untuk pengkaji atau ahli sejarawan menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya buku teks sejarah kamu juga merupakan salah satu hasil penulisan sejarah. Seperti biasa, cikgu ada soalan untuk kamu. Bersedia? Okey, berapakah kaedah penyelidikan yang telah kita pelajari tadi?
Siapa boleh jawab? Betul, ada 3. Siapa yang jawab tu? Baik, nyatakan yang pertama. Apa dia? Yes, kaedah arkeologi. Kaedah yang kedua? Kaedah lisan. Good. Dan yang terakhir? Kaedah bertulis. Bagus. Setelah kita mengetahui 3 jenis kaedah penyelidikan, sekarang kita akan memahami apa itu konsep masa dalam sejarah. Okey, yang pertama, setiap peristiwa sejarah dikaji mengikut urutan masa. Yang kedua, urutan masa itu dinamakan sebagai kronologi yang merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur dari awal hingga ke akhir. Yang ketiga, kronologi masa dalam sejarah boleh dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Ini murid-murid kena ingat. Yang keempat, konsep masa dalam sejarah juga boleh dilihat mengikut zaman seperti zaman sebelum Masihi, dalam kurungan singkatan dia SM, dan zaman Masihi dalam kurungan singkatan dia M. Baik, yang kelima, zaman sebelum Masihi ataupun dalam kurungan SM ini ialah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Zaman Masihi pula dalam kurungan M ialah zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Baik, perkara yang penting perlu kamu ingat ialah kronologi masa, kaedah, abad dan alaf. Ini ada kaitan dengan ilmu matematik. Baik, 1 dekad adalah bersamaan dengan 10 tahun. Jika sejarah tersebut adalah sejarah yang telah ditinggalkan pada 1 dekad yang lalu, ini bermakna ia adalah sejarah yang telah berlaku pada 10 tahun yang lalu. Cikgu nak tanya, berapa umur anda sekarang? Ya, anda sekarang berumur 10 tahun. Jadi, anda adalah satu peristiwa sejarah yang telah berusia 10 tahun. Abad pula. 1 abad bersamaan 100 tahun. Dan yang terakhir, alaf. Alaf, 1 alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Ingat, sekarang jika ada yang bertanya, berapakah umur anda? Umur saya ialah 1 dekad. Kerana 1 dekad adalah bersamaan 10 tahun. Okey. Nampak arrow di bawah tu? Ada 2 soalan yang sedang bergerak. Okey, soalan yang pertama. Sebutkan 3 jenis penyelidikan. Dan yang kedua, berapakah umur anda mengikut kronologi masa? Cikgu baru sebut tadi. Baik, hantarkan jawapan anda seperti biasa melalui voice note ke nombor peribadi cikgu. Sekian sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye.